Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih yang mana join tu. So, hari ini kita akan buat sesi perbincangan. Okey, kita akan buat discussion berkaitan paper 2 yang telah dikongsi pada hari Isnin yang lalu. So, kita akan buat recording juga so that kita boleh upload video ni dan rakan-rakan kamu yang tak dapat join untuk hari ni boleh tengok kemudian ataupun kamu sendiri boleh revise balik kan. Okay, boleh tengok 2-3 kali, yang mana tak faham tu tengok sekali lagi dan sebagainya dekat YouTube kan, boleh ulang dan ulang. Okay, so kita akan mulakan. Nanti kalau ada soalan, okay, kalau ada apa-apa soalan di tengah-tengah perbincangan, boleh je tanya. Tak kisahlah soalan tu berkaitan dengan paper yang kita nak kongsi ni ataupun dengan soalan-soalan yang lain lah yang tak berkaitan dengan paper ni pun boleh juga tanya. So tak ada masalah, kita nak interrupt dan sebagainya. Okay, kalau tak ada soalan boleh je stay dekat sini, okay, tengok dan sebagainya. Ada soalan, tanya saja. Okay, kita akan terus pergi kepada paper 2. Okay, paper 2. So basically inilah format dia kan. Rasanya untuk syllabus yang baru pun tak jauh beza. Okay, tak banyak beza. Kita ada section A, section B dengan section C. Okay, section B dengan C dia ada pilihan. Pilih salah satu soalan. Nombor 9 atau 10. Ataupun pilih soalan nombor 11 atau 12. So dia pilihan. Dan ada soalan yang bernilai 10 markah lah dalam ni. Maksudnya yang biasa kita jawab dalam bentuk table. Dah didiscuss oleh Cikgu Koma itu kan, masa webinar itu kan. Okay. So ini basically dia punya formula lah. Okay, formula yang tak perlu kamu hafal. So diberikan. Okay, diberikan dalam formula ni. Tapi yang penting kat sini kamu kena tahulah. Okay. Kena tahu macam mana kita nak guna formula ni. Kalau tak sia-sia lah dia bagi dekat sini kan. So kena pandai guna formula. Contohnya kan, formula ni. Nak buat pengiraan, yes betul, nak buat pengiraan, kita boleh guna yang ini. Dalam masa yang sama, kita boleh keluarkan apa? Kita boleh keluarkan dia punya, apa kita panggil definition. Okay, definition for, contohnya definition for velocity. So, what is definition for velocity? It is rate. Sebab apa rate? Sebab ada divide by time. Ada bahagi dengan masa, so dia akan jadi rate. Dalam definition mesti ada perkataan rate. Contoh, acceleration. Ada divide by time. So, definition kita ada rate. Mana lagi divide by time? Ada tak? Okay. So, check mana lagi divide by time. Ada atau tidak. So, tak ada. Yang ini contohnya kan, current. I equals to Q divide by T. Ni kita boleh keluarkan definition untuk apa? Untuk current. It is the rate divide by T kan. Rate of apa? Rate of flow of charge. Kadar pengaliran charge. Lagi mana lagi T? Okay, tak ada so itulah contoh Contohnya velocity rate of change of displacement. Itu ayat penuh dia lah. So at least kita tengok equation ni, kita tahu S ni apa? Displacement. T ni apa? Time. So divide by T ada perkataan rate. Rate displacement. So kita cuba lengkapkan apa dia? Macam mana nak lengkapkan ayat tu? Rate dengan displacement kan? So it is the rate of change of displacement. Sama juga dengan acceleration. Rate of what? So atas kita ada V tolak U. Okay, bila ada V, bila ada tolak minus, mesti ada perkataan change. Okay, change. Rate of change of, so V apa? U apa? It is initial and final velocity. So rate of change of velocity. That is the definition for acceleration. Dan yang lain lah. Okay, yang lain-lain tu boleh tengok. Contoh momentum kan. Momentum. FMA. Impulsive force. Nak keluarkan impulsive force macam mana? Kita ada F, M dengan A. Kemudian gantikan A kan. A kita gantikan daripada mana? Daripada sini. A sama dengan V tolak U divide by T kan. So kita akan keluarkan dapat MV tolak MU divide by T. Okay, MV tolak MU divide by T. So kita dapat apa ni? Ini definition untuk impulsive force. So what is impulsive force? It is divide by T. So bila ada divide by T, dalam definition kita ada perkataan rate kan, rate. MV tolak MU, rate of change of momentum. Okay, so itu salah satu cara penggunaan apa kita panggil formula kita lah. Okay, formula
formula kita. Okay, Assalamualaikum. Yang baru datang tu, selamat datang. Okay, hari ni kita discuss paper 2 ni lah. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya je. Boleh stop saja. Tanya soalan, tak ada masalah. Okay, so kena biasakan kena biasakan dengan formula-formula yang ada. Okay, next kita akan tengok. Okay, next kita akan tengok soalan pertama lah. Soalan pertama. Sekejap mana saya punya. Saya keluarkan saya punya blank page sekejap. Okey, kita akan tengok soalan yang pertama lah, paper 2 kita. Soalan yang pertama. So, senang je kan. Soalan pertama ni bernilai berapa markah ni? 4 markah saja. 4 markah saja. So, macam PT3 gila kan. Start dengan soalan yang senang-senang. Okey, senang-senang pun. Kalau tak hafal, tak boleh jawab je kan. Okey, next. Number 1. Diagram 1 shows a current carrying rod in a magnetic field. Okey, ni kamu dah pernah buat. Okey, saya percaya. Kita dah buat dah eksperimen ni. Okey, eksperimen apa ni? It is to show how force can be induced by using a magnetic field and current. Okay, kita ada current, alamak. Okay, kita ada current dan kita ada magnetic field north and south. So dia ada create magnetic field north to south, and then it will induce force. Okay, dia akan menyebabkan rod ni bergerak sama ada ke arah sana ataupun ke arah sini. Okay, ke depan ataupun belakang. Okay, depends on the flow, the direction of current or the direction of magnetic field. Okay. Saya dah buat auto join tu kan. Sepatutnya semua boleh join lah. Okay, complete the following sentence by ticking for the correct answer. So, magnetic field is, so field. Any definition that involve field, okay? Electric field. Kita ada electric field. Kita ada magnetic field. Lagi satu, kita ada gravitational field. Ni biasalah. Okay, semua ni gravitational. Okay. Dia ada field dia ada medan dia ada kawasan dia. Okay. So when you want to give answer for any field, electric field, magnetic field or gravitational field, the first keyword that you should insert is a region. Dia merupakan satu kawasan. Okay, mesti ada tu. It is a region. Okay, it is a region. So for magnetic field, it is a region. It is not a force. Okay, bila ada perkataan field, keyword dia mesti ada a region. Okay, keyword dia mesti ada a region. So, a region, apa yang berlaku dekat region tu? Okay, semua ni region. Electric field, magnetic field, gravitational field, semuanya region. Semuanya satu kawasan, satu medan. So, apa yang membezakan all of these three fields? Okay, apa beza dia? So, for magnetic field, it is in which magnetic material experience a force, okay, which we call as magnetic force. Okay, kalau bagi dalam ayat yang cantik, kita bagi magnetic force. Magnetic force. So, kalau magnetic field, region, saya buat sini magnetic field. So, semua itu region. Kemudian kita ada electric field. Kemudian kita ada gravitational field. So, magnetic field, kita kena tahu siapa yang akan terkesan. Okay, objek yang macam mana akan terkesan. It is for magnetic material. Okay, magnetic material. For electric field, it is a region in which any charge object, charge particle. Okay, and for gravitational field is affecting any object with mass. Okay, mass object with mass. Okay, itu perbezaan ya. Okay, yang mana akan terkesan.
So magnetic field, any magnetic material. Electric field, any charged object. Gravitational field, any object with mass. Yang ada mass saja yang akan terkesan. Okay. Kemudian apa yang berlaku? Semuanya akan experience a force. Okay. So magnetic field, any magnetic material, satu kawasan di mana any magnetic material will experience a magnetic force. Okay, dia akan ada akan terkesan dengan satu daya yang dipanggil sebagai magnetic force. Okay. Kalau untuk electric field, it is a region where any charged object will experience, sama je kan ayat dia, a force which we call as electrical force. Okay, electrical force. Gravitational field, it is a region where in which object with mass will experience a force which we call as gravitational force. Okay, so tu cara kita jawab kita punya field. Okay, kita punya field. Tak kisahlah electric field, magnetic field, gravitational field. So ini beza dia. Semuanya region sebab dia melibatkan perkataan field. Tapi yang membezakan dia, objek yang macam mana yang akan terkesan. Okay, 3 ni. Kemudian the type of force. Okay, type of force. Itu je beza dia. So ini confirm lah yang atas. So tak ada masalah tu. Okay, B. When the current flows, the rod will move. In diagram 1, mark the movement of the rod. Okay, the movement of the rod. So in this case, tadi kita dah cerita tadi kan, eksperimen ni kita nak tunjukkan macam mana force boleh dihasilkan. Satu daya tolakan, daya tarikan boleh dihasilkan dengan hanya menggunakan medan magnet dan juga arus elektrik. Okay. So this one, rod ni akan bergerak sama ada ke belakang, maksud ke sana lah, ataupun ke depan. Depends on the direction of force, direction of current and direction of magnetic field. Okay, so this one we can use our left Fleming's hands rule. Okay, Fleming's left hand rule kan? Okay, Fleming's left hand rule. Yeah, induce force, left hand rule. Induce current, right hand rule. Itu beza So this one, Fleming's left hand rule. So keluarkan tangan kiri. Okay, kita padam kat sini. Tangan kiri kita lah. Okay, tangan kiri. So apa yang kita dah ada dekat sini? Kita dah ada direction of magnetic field. Okay, magnetic field is always from north to south. So tangan kita, kalau saya lukis kat sini, ibu jari, jari telunjuk dan juga jari tengah kan. Macam ni lah So, force, magnetic field and current, FBI. Okay, FBI. Force, magnetic and current. So, kita dah ada magnetic field. Magnetic field is north to south. Daripada atas ke bawah. So, tunjukkan, okay, pusingkan tangan kamu supaya jari telunjuk menunjukkan ke bawah. Okay. So, jari telunjuk ke bawah. B. Kemudian, kita ada current. So, current mana? Okay, current is current in and current out. Maksudnya, current akan mengalir kalau kita lukis dekat sini. Okay, kita lukiskan dia punya current. Dia akan masuk sini. Kemudian, dia lalu rod. Lalu dia punya ni. Apa dia panggil ni? Bridge ni. Kemudian, ada rod. This rod will connect these two conductor. So, dia akan sambungkan dua conductor ni. Maksudnya, current akan mengalir. Sampai dekat rod, dia akan masuk dekat sini. So, this is the direction of current on the rod. Okay. Arah arus elektrik yang berlaku pada rod tersebut. Sebab kita nak tengok force which affect the movement of the rod. Kita tak tengok pada besi yang dua batang ni. Kita nak tengok rod bergerak ke mana. So, kita kena tengok pada arus elektrik dalam rod. So, in the rod, the current is flowing from this side to this side. Okay, macam ni lah. Okay. Of course, lepas tu dia masuk sini lah. Okay, dia masuk sini. Kemudian, out kan. So, current bergerak daripada A to B.
So, kita ada B, kita dah pusingkan ke bawah. So, kita punya I, jari tengah. Okay, jari tengah. Pusingkan tangan kamu. So, dia menunjuk ke sini lah. Okay. So, ni jari tengah kita. So, mana kedudukan force F, ibu jari. Okay, kalau kamu buat dengan betul, kamu akan dapat force menunjuk ke arah sana lah. Okay. Okay, dia menunjuk ke arah sana. Maksudnya rod ni dia akan bergerak in this direction. Okay. So, macam mana nak buat? Macam mana kita nak jawab? Okay, buat saja apa arahan dia. Mark the movement of the rod. Okay, mark the movement of the rod. So, tulis je. Lukiskan saja anak panah dia. Anak panah dia. Tapi kalau dia suruh mark the force, okay, carefully. Please be careful with force. Kalau force, kebiasaannya cara kita lukiskan force, it must be always touching the object. So, kalau rod bergerak, so force kita berada di atas rod. Dan dia bergerak ke mana? Ada direction. In this direction. And then label lah force. Okay, itu kalau dia nak force. Kalau movement je, tak ada masalah lah kamu buat macam ni kan. Walaupun tak kena dengan rod. Kalau force, always touch the object. Contoh kita ada objek di atas meja. So, dia bergerak. Force kita akan buat macam ni. Okay. Kita tak buat force berada dekat sini ke, dan sebagainya. Okay. Force mesti sentiasa kena pada objek. Itu cara kita buat. Okay. Lukiskan force vector on our diagram. Okay, state the rule used to determine the movement of the rod. So, maybe ada yang kamu tahu cara nak guna tangan kiri ni tapi tak tahu nama rule kan. So, tak boleh jawab ni. So, biasanya dah tahu cara ni. Kamu tahulah cara jawab dia kan. Okay, cara jawab dia. So, the rule, okay, the law, when giving any law or rule, you must state the law correctly. Okay, maksudnya ejaan mesti betul dan sebagainya. So, tuliskan kita punya jawapan. It is Fleming. Okay, ejaan dia bukan double M. Fleming's left hand rule. Okay, ejaan mesti betul. Kebiasaannya buat 2M salah. Okay, tidak diterima kalau ejaan tu salah. Sama juga Newton kan. Eja nama Newton. Salah. Letak G ke jari tengah tu kan. Newton. So, salah juga. Tak diterima. Okay, pastikan ejaan betul. So, boleh training lah. Tulis dekat kertas. Nama-nama. Setiap nama-nama yang ada. Okay, tulis dekat kertas. Boleh check Okay, korang yang ada dalam ni boleh respons orang. Suara clear. Screen clear tak? Clear. Okay, thank you Puding. Ada soalan tanya je, stop je. Tak masalah. Okay, sesi ni saya record, nanti kemudian saya akan upload. So, kamu boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik dan sebagainya. Ada soalan tanya je. So, itu cara kita jawab rule. Rule ataupun law. Okay, melibatkan nama dan sebagainya, ejaan kena betul. Okay, see, state one method to increase the speed of motion of the rod. Okay, cara kita tingkatkan. So, daripada tangan kiri tadi kita dah boleh dapat sebenarnya. Okay, kita ada apa? Kita ada F, kita ada B, kita ada I kan? F, B, I. So, dia nak increase the speed. So, dekat sini ada sedikit apa kita panggil? Kena fikir dalam sikit lah. Okay. Sebab dalam ni tidak ada speed kan? Kita hanya ada force, magnetic field and current. So, kena fikir dalam sedikit. Speed, apa yang boleh mengubah speed? Okay, apa yang boleh mengubah speed? Speed can be increased when there is acceleration. Betul? Okay. Speed akan bertambah bila ada acceleration, bila ada pecutan. Okay. Pecutan. Macam mana nak dapat pecutan? Macam mana nak tingkatkan pecutan dan sebagainya? Okay. So, basic dia, kita ada F equals to MA. Maksudnya, untuk naikkan speed, kita kena pecutkan objek tersebut. Untuk pecutkan objek tersebut, kita kena sama ada kurangkan mass, kan?
Kalau kita susun balik persamaan ni, nak naikkan acceleration, sama ada kita kurangkan mass, gunakan objek yang lebih ringan, ataupun kita naikkan force. Okay. Tapi dalam kes ni, the rod, maksudnya they are using the apa dia panggil? The identical rod. Okay, rod yang sama. So, mass ni memang kita tak ubah lah. So, apa cara yang kita tak ubah untuk naikkan acceleration? Okay, there is only one way. Kita naikkan nilai force. The magnitude of force. So, dalam tangan kiri kita dah ada force kan? Okay, kita dah ada force. So, untuk naikkan force, based on our Fleming's left hand rule, what are the other factors, okay, that can increase the force? So, daripada tangan kiri kita, jelas kita nampak the magnetic field, okay, magnetic field, and the current. Okay. So, untuk naikkan magnetic field, kalau kita jawab saja, okay, we can try to strengthen the magnetic field, okay. Itu pun tak sampai sangat, kena cerita more detail, okay. Kalau tak tahu sangat, bolehlah bagi kan, increase the magnetic field. Tapi lagi cantik kalau kita boleh jawab macam mana kita nak increase the magnetic field. Bagi tahulah. Contohnya, use stronger magnet. Salah satu. Lagi apa lagi cara kita nak increase the magnetic field? Okay, we can decrease the distance. Rapatkan dua ni. North and south. Rapatkan. Barulah magnetic field dia kuat. Okay. So decrease the distance between the two poles of the magnet. Itu kalau kita nak increase the magnetic field. Current pula macam mana? How can we increase the current? Okay. So dekat sini boleh jawab increase the current by, contoh. So current kita ada VIR kan. Okay, I kita ada V divide by R. So to increase the current, we can either increase the voltage, okay, increase the voltage, or reduce the resistance. Okay, maksudnya apa? Okay, resistance kita bercerita tentang resistance dalam wire lah. Okay, use shorter wire so that the resistance in the wire can be decreased and the current can be increased. Okay, keyword dia kita nak naikkan current. Ni aim kita nak naik current. Bila current naik, force akan naik. Force naik, acceleration akan naik. Acceleration naik, speed boleh naik. Okay, tu relationship dia. So, soalan ni dia berlapik lah. Dia bukan straight to the point. Kalau dia nak buat straight to the point, state one method to increase the force. Kan? The force. Kalau macam ni senang sangat. Okay, bila letak force, dia tahulah. Fleming's left hand rule, force, magnetic field, current. Kan? Ini dua faktor yang boleh mempengaruhi force. So, dia nak bagi susah sikit soalan ni. Dia tak bagi force directly. Dia bagi speed of motion. The speed. So, kena fikirlah. Speed affected by acceleration. Acceleration affected by force. Force can be changed by changing the magnetic field and current. Dan setiap dua tu, dia ada cara dia. Kita nak ubah. And then we can also use higher voltage lah. Okay, higher voltage. So, boleh bagi jawapan, increase the magnitude of current. Kan? Increase the magnitude of current. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau soalan nak lebih detail, 2-3 markah, so kena bagi tahulah cara dia kan. Increase the magnitude of current by using a low resistance conductor ataupun by increase the voltage supply. Okay, keyword dia increase the magnitude of current. Tu mesti ada. Yang kedua, use stronger magnet ataupun using stronger magnetic field, okay, by changing the magnet to stronger magnet. Okay, clear So, harap tu menjawablah soalan dia. Okay, so habis untuk soalan pertama 4 markah lah. 4 markah. Okay, soalan kedua. Ini apa ni? Ini PCM MSG.
Okay, micrometer screw gauge. Okay, micrometer screw gauge. So, kena biasakan guna ni lah. Kita ada ruler biasa. Ruler tak ada masalah. Yang kedua, kita ada vernier caliper. Okay, ni kena check balik. Tengok, pastikan kamu tahu cara nak baca vernier caliper. Dan cara kita nak baca micrometer screw gauge. So, 3 ni wajib. Ruler tak ada masalah. Okay. Yang sentiasa masalah 2 ni lah. Vernier caliper and micrometer screw gauge. Benda ni dah belajar. Belajar masa bila? Masa Form 1. Masuk-masuk dulu. Kita dah belajar cara guna 2 alat ni. Vernier caliper and micrometer screw gauge. Siapa kelas Form 1 saya? Satu apa? DEF. Satu DEF kot. Okay, satu DEF. So, kita dah guna benda ni. Okay, name the type of zero error in diagram. So, zero error kita ada 2 lah. Okay, kita ada 2. Kita ada positif dan kita ada negatif zero error. Okay, sama ada 2. Positif zero error or negatif zero error. So, this one disebabkan, okay, ini bila dirapatkan, yang ini. Bila dirapatkan, okay, maksudnya without object. Okay, without object. Kalau kita tengok screw kita tu lebih kurang macam ni lah. Dia punya. So, tak ada objek. Okay, tak ada objek. So, bila dirapatkan, bacaan tu tidak memberikan nilai 0. Okay, maksudnya there is zero error. Okay, there is zero error. Sepatutnya bila tak ada objek, kita rapatkan, kita patut dapat 0 kan. Maksudnya berada betul-betul di atas 0. Yang ni pun kena dengan 0. Selari. Okay. So, bila dia tak kena 0 macam ni, so dia ada 0 error. So, this one, since it give a reading above 0, okay, di atas 0. So, this is 0, this is 5. So, this is 0, 0 point. Kita ada berapa senggatan ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? So, satu senggatan tu memberi nilai. So, 5 bahagi 5, dapat 1 lah. Okay, dapat 1. Kemudian untuk micrometer screw gauge, setiap senggatan kecil pada caliper ni, okay, pada apa kita panggil ni? Thimble scale ni, okay, pada thimble scale. So, ni thimble scale kan? Yang ini main scale. Kita ada 2 scale lah. Main scale, yang ni thimble scale. So, setiap senggatan memberi nilai 5 bahagi 5. Kita dapat 1. So, this is actually the 5 mm. Okay, 5 mm. So, yang ini akan bagi nilai sebanyak, bukan 5 dia berapa? 0.05. Okay, 0.05 mm. So, kalau 1 ni, dia akan memberi nilai 0.01 mm. Okay, 0.01 mm. So, 0.01 mm, dia bernilai positif. Okay, positif. So, it is positive 0 error. Kalau negatif pula macam mana? Okay, negatif bila bacaan tu di bawah kosong lah. Contohnya dalam kedudukan, okay, ni kosong. Dan kebiasaannya dia tak nampak 0 tu sebab dia dah sorok kan. Okay, maksudnya 0 ada kat sini lah. Okay, 0 ada kat sini. So, di belakang thimble scale tu dah tak nampak. Dan kemudian bacaan tu akan menunjukkan dekat kosong tu berada dekat atas. Okay, kosong berada dekat sini. So, yang lain tu dekat bawah. 45 dekat sini. Okay, yang ini negative 0 error. Positif 0 error, dia boleh nampak kosong di depan. Main scale ni, boleh nampak 0 main scale. Dan bacaan dia berada di atas kosong. Di antara kosong dengan bahagian atas lah. 5, 6, 7 dan sebagainya. Okay. So, itu cara kita nak tentukan bacaan ataupun 0 error of the micrometer screw gauge. Okay, based on diagram 2.1, 2.2, what is the reading of the 0 error? So, tadi cara kita mendapatkan bacaan. This is 0. So, the main scale is, macam mana cara nak baca dia? Main scale is 0.00. Okay, sebab 0 berada di hadapan. Okay. Kemudian, tambahkan berapa. Senggatan ni berapa? This is 0. So, atas ni 1. Okay. Satu division of the thimble scale give 0.001. Kalau 2 division, 0.002. So, plus 0.01.
So kita akan dapat 0.001 mm. Okay, that is the unit used for MSG lah, micrometer screw gauge. So you can write it as 0.01 or you can put it as plus 0.01. Supaya kita nampak lah dia adalah positive zero error. Kalau negatif, kita letak negative 0.01 mm. Calculate the actual reading of the measurement. Okay, actual reading. So kita tengok balik cara kita nak baca MSG ni. Okay, cara nak baca MSG. So first ambil dia punya main scale. Okay, dia punya main scale. Contoh diagram point 2.2 ni. So what is the main scale? Macam mana dapatkan bacaan main scale? So this is 3. This is 4. So yang bawah ni apa? Bawah ni mewakili 0.5. Nilai tengah-tengah lah. So kalau sini 3, yang bawah ni 3.5. So kalau atas ni 4, bawah ni 4.5. Okay, so tu cara kita baca. So first, kita ambil nilai yang betul-betul berada di hadapan timbal scale. So ini timbal scale kita punya border. So nilai yang berada di hadapan dia adalah 4.5. So the main scale is 4.50 mm. Okay, unit untuk micrometer screw gauge. What about timbal scale? Okay, timbal scale. Lepas tu baru kita tengok pada timbal scale. So timbal scale, kita tengok, tak nampak guys. Cuba besarkan sikit. Okay. Kita tengok pada bacaan timbal scale yang selari dengan garisan tengah ni. Okay, ni garisan tengah. So yang selari dengan dia adalah yang ini kan. Okay, this one. This is 35. This is 40. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 division between 35 and 40. So that's mean 1 division equals to 0.01. So 35 naik atas 1 jadi 36. Okay, 36. So meaning that our timbal scale is 0.36 mm. Okay. Kemudian kita tambahkan, kita akan dapat 4.86 mm. Okay, that is the reading of the object that we want to measure. Okay, without including the zero error yet. Okay, kita tak tambahkan lagi dengan zero error. Kita tak adjust lagi bacaan kita dengan mengambil kira zero error. So ni bacaan dia. So untuk dapat actual reading, kita kena ambil kira dia punya zero error. So macam mana nak dapatkan bacaan kalau ada zero error? Okay, kita hanya perlu tolakkan dengan zero error. So if it is positive, so that's mean our reading. So dekat sini jalan kerja kita boleh buat lah kan. So yang pertama kita tambahkan nilai dia tadi. Apa tadi? 4.5, okay. 4.5 tambah 0.36. So dapat 4.86. Okay, boleh buat dalam kerja kita. Unit mm. Kemudian kita tolakkan dengan zero error. 4.86 minus. So zero error kita, is it positive or negative? Okay, it is positive. So 0.01 mm. So dapat 4.8. Tolak tambah jadi tolak lah kan. 5 mm. Okay. So kalau dia negative zero error, dia akan jadi macam mana? Okay, minus negatif lah. Okay, 0.001 mm. So dapat 4.87 mm. Okay. So ini cara kita nak tambahkan ataupun nak masukkan nilai zero error kita dalam kita punya bacaan. Okay. So itu cara kita dapatkan bacaan untuk micrometer screw gauge. So harapnya clear lah. Okay. Tak ada lagi persoalan dan sebagainya berkaitan dengan cara membaca micrometer screw gauge. Okay. Ini kalau negative zero error. Negative zero error. Yang ini kalau positive zero error. So method dia adalah tolak. Okay, tolak. Method dia adalah tolak.
Kalau negatif, letak negatif. Kalau positif, letak positif 0. Okay. So, dah dapat 4.85 unit. Jangan lupa millimeter. Okay, why is the rotation of the ratchet? Okay, ratchet yang dekat ujung lah. Dekat ujung kita punya micrometer screw gauge yang kecil tu kan. Okay, kalau kamu ingat lagi, yang kecil tu, mula-mula ada timbal besar tu. Kita pusingkan yang besar tu kan. Kita pusingkan yang besar. Bila dah rapat sikit, ataupun bila dah touch sikit, kita akan cuba rapatkan sikit. Tapi tak guna lagi timbal yang besar ni. Kita guna ratchet yang kecil ni. Okay, kita guna yang kecil. Okay, why the rotation of ratchet is stopped when the first click sound is heard? Okay, dia akan ada sound click kan bila kita pusingkan. Tick. Okay, dia akan bunyi. So, sebab apa? So, it is to prevent extra pressure to the object. Okay, why we are using ratchet? Because we want to try to avoid giving extra forces, extra pressure into the object. So that dia takut objek yang kita nak measure tu akan rosak dan sebagainya. Ataupun mungkin dia akan masuk ke dalam sikit kan. So bacaan kita dah tak tepat. So kita kena bagi pressure yang cukup-cukup saja. Cukup-cukup bila dia touch. Okay, so that's why we are using the ratchet. Okay, to prevent extra pressure on the measured object. Force pun boleh juga, tak ada masalah kan. On measured object. So itu tujuan dia. Tak adalah kita bila dah bunyi klik tu kita tekan lagi. So mungkin dia akan merosakkan bahan ataupun mungkin dia akan masuk dalam objek kan. Contoh ni benda yang kita nak measure. So kita pun tekan sampai dia masuk sikit. So bacaan kita dah ada lari sikit lah daripada bacaan yang sepatutnya. Sepatutnya dia nak measure daripada sini kan. Dia punya ketebalan dan sebagainya. Tapi bila kita paksa dia tekan, mungkin dia dah masuk sikit. Yang pertama dia akan rosakkan, yang kedua dia akan bagi bacaan yang salah. So kita tak nak benda tu berlaku So habis untuk micrometer screw gauge. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Micrometer screw gauge. Okey, tak ada Tak ada, kita teruskan next number 3. Okey. Diagram 3 shows a drone of mass 550 gram. Energy is needed to fly the drone, bla bla bla. Okay, so dia ada mass. So boleh gariskan, bulatkan dan sebagainya dekat sini. What is the meaning of energy? Okay, macam mana kita nak jawab energy? Okay, what is energy? Energy is ability to do work. Ability to do work. Okay. Energy digunakan untuk menentukan kebolehan. Okay, sama ada sesuatu kerja boleh dilakukan ataupun tidak. Okay, tak ada energy tak boleh buat kerja. Okay, simple. Okay, next, this drone flies up to height 20 meter. So kita ada H, yang ni kita ada M. Okay, bila dapat nilai-nilai macam ni, okay, better kamu letakkan simbol-simbol yang ada. Kan, ini mass, so letak M. Ini apa? H, S dan sebagainya. Boleh letak kan? Height, so boleh letak H. State the energy, state the change of energy involved. So apa perubahan tenaga yang berlaku? Masa bila? Okay. So this drone flies up. Okay. Drone akan naik. So first kali kita ada apa yang menyebabkan dia naik? Kita ada chemical energy kan dalam bateri. So boleh bagi chemical energy. So dalam bateri dia tukar jadi apa? Tukar jadi electrical energy. Okay, nak hidupkan kipas ni kan. So daripada bateri pergi kepada electrical energy. Electrical. Okay. Electrical dia hidupkan kipas. Ini hidupkan kipas. Kipas berpusing, kinetic energy. Dan last sekali dia akan flies to up. Okey, tadi kita cerita tentang apa yang berlaku untuk flies. Okay, untuk benda tu terbang. So, penggunaan bateri. Bateri tu nak buat apa? Nak supply elektrik. Elektrik nak buat apa? Sebab nak pusingkan kipas. Bila pusing kipas, baru dia boleh terbang. Okey. Lepas tu kita tengok apa lagi berlaku.
dia akan bergerak ke ketinggian tertentu. Okey, bila ada perubahan ketinggian, change in height, so maksudnya ada perubahan potential energy, kan? Gravitational potential energy, GPE. Okey, so ini yang lengkap lah. Okey, ini yang lengkap. Okey, daripada data yang ada. Kalau tengok jawapan, mana jawapan Jawapan dia bagi 3 je. Okey, dia tak cerita pun chemical ni. Dia cerita bateri. So boleh cerita bateri, tak ada masalah. Sebab memang daripada bateri kan. Okey. Okay, next. Calculate the work done by the drone. So work done. So kena faham dekat sini kan. Work done apa? Work done is form of energy when there is change of and when there is apa kita panggil? Dia bentuk tenaga semasa proses perubahan tenaga itu berlaku. Okey, daripada satu tempat, satu point. So ini drone ke point yang lain. So what is the work done? Okay, work done here is energy that being used to change the position of this object from this point A to this point B. Okay. Semua tenaga tu telah digunakan untuk menggerakkan objek ataupun drone tadi daripada A ke B. So here we have what we call as change in height, change in position. So whenever there is change in height, there will be a GPE. So here you can write your formula. The work done is equals to the GPE. Okay, GPE. Maksudnya semua tenaga yang dibekalkan daripada bateri tadi telah ditukarkan, okay, telah ditukarkan kepada GPE. Sampai satu point, dia menjadi GPE. Okay, GPE. So work done equals to GPE. Kemudian tahu formula GPE. Dia bagi tak formula GPE? Kita check no, sebab kita nak biasakan dengan formula. GPE ada. Yes. Okay, GPE ada. So tak perlu hafal. GPE ada. Okay, formula nombor 8 GPE. So masukkan formula GPE. So MGH. Kalau hafal lagi bagus. So mass berapa tadi? Mass 550 gram. Okay. So nak buat unit apa? Terpulang. Okay, terpulang. Tapi kalau nak cantik, bila kita talk about work done ataupun energy, jawapan kita nak cantik dalam joule kan? So nak dalam joule mestilah kilogram meter second. Okay. So mass boleh letak 0.55 kilogram. G 9.8. Height berapa? Height boleh letak berapa tadi? 20 meter. So unit meter. Okay, betul. So bagi jawapan akhir bersama unit yang betul. Berapa jawapan dia? Lebih kurang 110 kalau guna G sebagai 10. 110. Yang ni kalau guna 10 lah. Okay. Tak kisah nak guna 10 ataupun 9.8. Okay. So kecuali dalam soalan tu dia bagi tahu kan, the value of the gravitational acceleration is equals to 9.8 ataupun 10 meter per second square. Okay. Ataupun dekat depan soalan dia ada beritahu dan sebagainya nilai G yang patut kamu ambil kira. Okay. Kalau dalam kes ni dia tak ada bagi tahu, so boleh guna 9.8 ataupun guna 10. Tapi ini sebab ni soalan 2019. So skema dia dia bagi dalam 10. Tapi dalam textbook kalau kita tengok yang baru banyak guna 9.8. So kita guna 9.8 lah. Kita guna 9.8. So kalau guna 9.8 mana sebenarnya calculator. So darab 0.55 darab 9.8 darab 20. So dapatlah 107.8 107.8 unit joule. Okey, sebab kita dah tukar mass kepada kilogram. Okay. Kalau kamu guna gram, okey, trik dia dekat situ tu trik soalan. Nampak senang kan? Mass ada, semua ada. Tiba-tiba lupa nak tukar 550 kepada kilogram. Soalan ni memang dia jahat sikit. Soalan exam ni. Maksudnya dia nak test kamu 2 dalam 1, 3 dalam 1. Okay? First, how you can convert gram into kilogram. So dalam soalan tu ada serampang 2 mata lah. Okay? Lepas tu, cara kamu guna GPE tadi. Formula. Tahu tak formula GPE?
Lepas tu dia tanya apa lagi? Tahu tak apa konsep yang berlaku, proses yang berlaku? So kalau tak tahu, kamu tak dapat ni jawapan ni. Tak dapat formula ni. Work done sama dengan GPE. Okay. Sebab soalan dia tanya work done kan. Dia tak tanya GPE. Okay. Tapi dalam kes ni kita kena faham. Okay. There is work done. There is GPE involved in the change of the energy. So 3 benda dia nak test kamu. Satu lagi work done. Dalam satu soalan yang simple, yang bernilai 2 markah. Okay, so next, calculate the efficiency. So, efficiency of the drone if the energy supply is 200 joule. So, efficiency, kamu boleh guna kalau dia punya formula asal, P out lah. P out, power out bagi P in, power in darab 100%. Boleh juga letak, power ni apa? Power is energy per second kan? Energy in 1 second. Bagi energy in 1 second. E out lah. Atas E out. E in 1 second. Darab 100%. Okay. So 1 second kita boleh cancel out. So dia akan jadi E out over E in. Darab 100%. Okay, 100%. Kemudian kena tahu apa yang dikatakan E out, apa yang dikata E in. So, E in ni, E input ni, simple je kita nak kenal pasti input. Biasanya dia datang daripada source of the energy. Contohnya kalau manusia, tenaga yang ada dalam manusia lah. Okay, dia makan ke dan sebagainya. So, that is energy supply, power supply by the human. Kalau machine, tenaga yang datang daripada machine dan sebagainya. So, dalam kes ni, bateri tadi dan apa-apa machine yang ada dalam drone tu lah. So, it is energy supply is 200 joule. So, 200 joule. So, MGH berapa tadi? So, ini the work done. Maksudnya, dia dah gunakan tenaga. Daripada 200 joule yang dibekalkan, dia hanya guna 107.8 joule. So, darab 100%. So, untuk efficiency ni kena ingat normally, it cannot exceed 100%. Okay, mustahil untuk melepasi 100%. Sebab apa? Because there is always energy dissipated. Mesti ada tenaga yang dibazirkan. Jadi haba, jadi bunyi contohnya kan. Kipas tu berpusing, dia berbunyi. Sudah jadi sound energy. Sebab tu tak cukup 200. Okay? Mustahil untuk dapat 200/200. Okay, mustahil. In real life. Okay, in real life, mustahil untuk dapat 200/200. Maksudnya dia bekalkan 200 dan 200 tu juga digunakan untuk menggerakkan drone tadi. Okay. So, itu tugas saintis. Antara tugas dia untuk dapatkan efisiensi yang paling mantap sekali. 100% efisiensi. Kan? Nak buat lampu, nak buat mentol. Kita tak boleh nak tukar 100% efisiensi. Mesti ada yang terbazir kan. Jadi panas, heat energy, jadi berbunyi, sound energy dan sebagainya. So, dalam kes ni, efisiensi mesti less than 100%. So, yang ni bahagilah. Okay, bagi. So, divide by 200. Darab 100%. So, kita akan dapat 53.9%. Okay, that is the efficiency of the drone. Okay. Okay, habis nombor 3. Efficiency Okay, number 4. Number 4 kita akan discuss berkaitan dengan wave. Okay, diagram 4 shows a fire truck on its way to extinguish a fire. When the siren of the fire truck is switched on, the driver of a car A can hear the siren clearly. So, pukul apa? 11.30. Okay, kita setengah jam lagi. So, fire truck, tall building, road, blah blah blah. Okay, name the wave phenomena involved in diagram 4. So, apa cerita dia? Cerita dia, A ni, dia boleh dapat, driver can hear the siren. Dia boleh dengar sound ni. Okay, kalau apa yang kita belajar wave, tak kisahlah sine wave or light wave, will move straight kan? Akan bergerak lurus. Okay, akan bergerak lurus. Okay, dia akan bergerak lurus. Maksudnya, secara logiknya, kalau kita berdiri dekat sini, tak boleh dengar. Okay, tak boleh dengar.
Sebab dia bukan lurus lah. Macam this is sound of source. So sepatutnya gelombang tu dia macam ni lah kan. Okay, dia macam ni. Bulat kan. So dekat sini ada building. So sepatutnya tak dengar lah. Dia akan stop. Okay. Yang ini je dengar. Okay, yang dekat sini tak dengar. Sebab dia terlindung. Sama juga ke belakang ni. Okay, yang ini tak akan dengar. So dia akan terlindung daripada source of the sound. Okay. So sekejap ada gangguan pula ni. Okay, dia ada sound. Sepatutnya dia tak boleh dengar. So, apa yang sebab dia boleh dengar ni? Okay, apa sebab dia boleh dengar? So, apa yang kita belajar? Ada satu fenomena yang menyebabkan wave ni dia boleh keluar daripada landasan dia. Okay, keluar daripada landasan yang sepatut dia lalu, which is what we call as diffraction. Okay, diffraction. Okay, itu sebenarnya apa yang berlaku. Okay, diffraction dia boleh menyebabkan wave tu dia boleh mengembang ataupun apa dia panggil diffract lah. Okay, diffracted outside dia path of the wave tu. Okay, dia boleh keluar daripada kawasan yang sepatutnya dia travel. Contohnya wave ni lah, sepatutnya dia hanya boleh sampai sini kan. Sebab ni ada dinding kan. Okay, so ni dia menghalang. So dia boleh sampai sini. Tapi disebabkan adanya fenomena yang kita panggil sebagai diffraction, so wave ni dia boleh keluar, boleh sampai walaupun dia diblok oleh bangunan tadi. Okay. Contoh water wave kan kita belajar. Sepatutnya wave tu hanya lalu dekat sini kan. Okay, lalu dekat sini. Tapi dalam masa yang sama, dia boleh keluar daripada kawasan dia. Contoh lampu kan. Lampu bilik kita. Sepatutnya dekat sini je cerah. Lampu kat luar. Okay, lampu dekat luar. Sini je cerah. Tapi dalam masa yang sama, bahagian tepi ni pun akan dapat sedikit cahaya. Okay, sebab apa? Sebab berlakunya proses ataupun fenomena yang kita panggil sebagai diffraction. Okay, diffraction. Okay. So, boleh bagi jawapan diffraction of sound wave. Sound wave. Kita masuklah sound wave kan sebab dia dengar. Dia ada perkataan dengar. Bukan dia kata dia boleh melihat dan sebagainya. Okay, next B. Complete the wave pattern in diagram 4. Okay, complete the wave pattern in diagram 4. So, macam mana nak buat? Okay. So, kita boleh lukiskan lah. Okay, boleh lukiskan wave tu dia keluar daripada path dia lah. Okay, keluar daripada wave. Maksudnya dia boleh, walaupun dekat sini dia terhalang. Okay, kalau kita buat satu garisan, alamak. Okay, satu garisan tadi. Kan kita dah buat tadi. Satu sempadan, border yang menghalang wave tu masuk. Okay. Tapi disebabkan adanya diffraction. Okay, disebabkan adanya diffraction, wave tu boleh sampai. So, bolehlah lukis macam ni. Okay. Buatlah cantik sikit kan. Kamu nak follow dia punya apa? Dia punya wavelength tu kan. Wavelength dia sama. Okay, sebab same source. So, yang ni dia dah ada yang asal. Okay, dah ada yang asal. So, boleh buat wavelength yang lebih kurang sama. Tak perlulah ukur dan sebagainya. Okay, boleh buat macam ni. Maksudnya wave tu boleh keluar daripada sempadan yang sepatutnya dia tak masuk. So, dia dah masuk. Okay. So, ini cara kita melukis. At least ada 3 lah. Kan? 1, 2, 3, 4. Nak sampai dekat A ni, 4. Kemudian wavelength dia lebih kurang sama. Jangan buat terlampau pendek pula kan. Tiba-tiba jadi pendek. Ataupun terlampau besar. Okay, pastikan wavelength dia lebih kurang sama. Sebab sound travels in the same medium, which is air in this area. So, dapat 2 markah. Okay, kalau tengok daripada pemarkahan dia, pattern, okay, pattern mesti betul, with 3 line. So, at least ada 3 garisan and show the direction of wave. So, kena tunjuk, lagi satu, kena tunjuk dia punya direction of wave. So, letaklah satu garisan tambahan, menunjukkan arah pergerakan wave. Okay. So, dapatlah 2 markah. Okay, C. Explain why driver A can hear the siren clearly. So, here this question indirectly. Kalau secara directnya,
Okay, secara directnya. How sound wave can be diffraction of sound waves can be produced. Itu je sebenarnya dia nak tanya kan, dia nak test. Kamu tahu tak macam mana proses diffraction of sound wave ni berlaku. So yang pertama kita kena tahu apa syarat dia. Apa yang mesti ada. Okay, diffraction occur when there is obstacle, kan? Obstacle such as edge or opening slit, kan? So sama ada tiga benda ni. So in this case kita ada edge, kita ada satu bucu bangunan. Okay, this edge. Okay, this edge. So the wavelength yang kedua, pattern ni yang pertama. Yang kedua, dia punya pattern where the diffraction, okay, kena faham diffraction can be obviously occur, maksudnya akan berlaku dengan lebih jelas dengan kalau cahaya ataupun gelombang air tu dia punya pattern boleh nampak more clearly. Kalau sound wave bunyi tu boleh boleh apa? Can be heard clearly. Okay. So itu obvious lah. Obvious pattern of diffraction. When the wavelength, okay, when the wavelength, apa syarat dia untuk pattern diffraction ni? Jelas, wavelength is approximately, okay, equals to the size of gap, edge ataupun slit dan sebagainya. Okay, itu syarat dia. Sama juga macam air kan, gelombang air. So apa syarat dia? Wavelength mesti sama dengan slit. Okay, bila sama, pattern tu akan jadi cantik. Maksudnya walaupun kita berdiri dekat sini, masih boleh rasa ombak. Okay. Sama juga dengan cahaya. Okay, kalau cahaya, pattern dia, pintu tadi kita dah cerita kan, pintu tadi. Sepatutnya cahaya bergerak lurus. Tapi dalam masa yang sama, dekat sini cerah, dekat sini cerah. Kalau kita berdiri dekat sini, gelap kan, tak kena cahaya. So, macam mana nak bagi cantik? Kena pastikan wavelength cahaya sama juga dengan size slit. Okay. So, in this case, the size of slit is much bigger. Berapa size dia? Mungkin 1 meter kan. Wavelength cahaya berapa? Nanometer kan. Nanometer kan dia punya wavelength cahaya. So, sangat kecil. Okay, sangat kecil. So, sebab tu, pattern dia tak berapa jelas. Sikit je yang boleh nampak kan. Dekat sini, gelap. So, nak bagi cantik, buatlah satu pintu yang sangat kecil. Sama saiz dengan wavelength light tadi. Barulah cahaya tu boleh jadi macam ni. Duduk kat sini pun boleh dapat cahaya. Okay, itu wavelength ataupun diffraction. First, must have edge, slit or obstacle. Second, to make the pattern more obvious, we must have the wavelength and the slit are at equal size or approximately equal size. Lebih kurang sama. Okay, lebih kurang sama. So, dalam kes ni, kenapa A boleh listen clearly? Okay, clearly maksudnya pattern of the diffraction is very obvious. So, obvious. So, bila pattern tu obvious, kita tahu. Okay, wavelength is approximately equals to the size of edge. Bagilah dalam bentuk ayat kan. When the wavelength of the sound wave is approximately equals to the size of edge. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, markah yang kedua boleh letak diffraction is more obvious. Okay, the diffraction is more obvious. Yang atas ni bagilah ayat penuh kan. Sebab kenapa dia boleh dengar dengan jelas. Okay, sepatutnya tak dengar ataupun dengar sikit-sikit je kan. Tapi dia dengar jelas. So sebab wavelength and size of edge is approximately lebih kurang equal.
lebih kurang sama. Okay. So, bila sama, pattern tu ataupun fenomena diffraction tu akan jadi lebih jelas. Okay. Next ni, if the frequency of the sound wave, okay, nampak ni, dia bagi nombor. So, tulis terus simbol. Frequency, this is F. The speed of sound. So, speed apa? Tak V. Calculate the wavelength. Wavelength apa? Lambda. So, VF lambda. Wave ini je equation yang kita ada kan? V sama dengan F lambda. Satu lagi apa? Satu lagi equation untuk interference. So, apa dia? X equals to, ada tak? Asal ada ni dalam ni. AX over D kan? Lambda equals to AX over D. So, V sama dengan F lambda ada tak? Dia bagi tak? Okay, ada V sama dengan F lambda, equation number 17 ada. Dia bagi V sama dengan F lambda. Tapi tak tahulah untuk yang baru ni kan, syllabus baru, tak tahu dia bagi ke tak formula ni. Sebab dalam penandaan, dia dah ikut macam IG. Maksudnya bila letak formula ada markah. IG sebab apa formula ada markah? Sebab dia tak bagi formula. Okay, SPM dia tak ada markah. Sebabnya formula dia bagi. Okay, tapi kita tak tahu lagi macam mana syllabus dia. So, untuk lebih selamat, kamu kena hafal lah. Hafal dan biasakan. Okay, formula-formula yang ada ni. Takut-takut dia tak bagi. Okay, takut-takut dia tak bagi. Kalau dia bagi, kena pastikan kamu tahu cara menggunakan. So, kita ada V sama dengan F lambda. Kita ada lambda sama dengan AX divide by D. Ini untuk, so this one untuk interference. Itu je dua equation yang ada dalam wave. So, balik kepada soalan tadi. V sama dengan F lambda. Itu je equation yang kita ada. So, V sama dengan F lambda. Start dengan formula. Kemudian, make wavelength as our own subject. Sebab kita nak cari wavelength. Lambda equals to V divided by F. And then, substitute. V equals to, so, V340 ms tolak 1. So, bawah ni 1500 Hz. Boleh ke guna Hz untuk dapatkan lambda? Boleh. Sebab apa? Sebab Hertz sama dengan apa unit dia? Equivalent unit untuk Hertz 1500 per second. Okay. 1500 getaran dalam masa 1 saat. Okay. That is frequency. So, nampak? Second and second kita boleh mansuhkan. So, tinggal apa? Meter. Meter unit apa? Length. Wavelength. So, betul lah. Kita punya pengiraan. Okay. Itu cara kita nak check kita punya equation kan betul. Okay? Bila kita buat proses yang sama dengan kita punya unit. Okay? Contohnya kalau kamu buat terbalik kan. Bila buat terbalik, magnitude tu boleh dapat sama. Okay? Masih boleh dapat magnitude. Tapi unit tu akan berbeza. Contohnya kamu buat susunan kita salah kan. V sama dengan kamu buat apa? F bahagi lambda. F bagi V kan contohnya. V lambda So, salah kan? Hafal formula salah. So, bila kamu masukkan pengiraan 1500, tekan kalkulator boleh je. 1500 bagi 340 kan? Tapi bila kamu buat proses yang sama dengan unit. So, unit untuk Hertz berapa? Per second minus 1. Unit untuk speed, meter per second minus 1. So, apa kamu dapat? Kamu akan dapat, okay, kalau kita buat 1500 bahagi dengan 340. So, dapat lebih kurang 4.41. Okay. Kemudian unit dia, yang ni mansuh, yang ni mansuh. So, per meter, kan? Per meter. Ni unit dia. 4.41 per meter. Okay. M-1. Sedangkan wavelength adalah length unit dia meter. It is not M-1. Okay. So, benda soalan macam ni, biasanya dia boleh masukkan dalam paper 1 lah, objektif. Ada, dia bagi je 4.41 dalam pilihan jawapan A, B, C, D. Sebab dia tahu ada kebarangkalian untuk student buat benda ni. Salah masukkan dalam formula. Salah susun formula. So, dia letakkan dalam jawapan A, B, C, D. So, kalau kita gelabah ataupun kita tak double check, inilah salah. Boleh salah. Satu soalan objektif. Subjektif pun sama lah. Boleh salah juga kan. Okay. So, ingat. Buat proses yang sama pada unit untuk kita double check. Okay, untuk kita double check. Betul ke formula aku ni? So, check dekat unit.
buat proses. Kalau nombor dia bahagi, unit pun kita bahagikan. So bahagikan, tengok dapat tak unit length, dapat tak unit joule, dapat tak unit meter per second square dan sebagainya. Okay? Kalau unit tu dapat yang sama, maksudnya okay, betul. So maybe 90%, 95% kita jawapan tu betul. Kalau unit salah, confirm jawapan kita salah. Confirm pengiraan kita salah dan sebagainya. Okay? So dah dapat, jawapan dia berapa ni? So 340 bagi 1500. So jawapan dia 0.23 meter lebih kurang lah. Okay, 0.23 meter wavelength. Okay. So ada 15 minit. Okay. Okay, next. Question number 5. Masih lagi, ni apa ni? Ni heat ke wave ni? Diagram blah 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 blah. Both places experience different atmospheric pressure. Okay, so atmospheric pressure. Topic pressure. What is the meaning of atmospheric pressure? Pun ada juga kan definition untuk atmospheric pressure. Apa benda atmospheric pressure ni? Okay. So of course lah dia adalah pressure kan. Tapi pressure macam mana? Okay. Pressure exerted by. Okay, pressure yang disebabkan. Siapa yang menyebabkan pressure ni? Pressure caused by the weight of apa? Molecules in atmosphere. Kan? Bila kita berada dalam satu ruang dikelilingi oleh molekul udara, okay? So molekul udara tu dia ada weight, dia ada berat. So berat molekul tu sebenarnya itu adalah yang benda yang memberi tekanan dekat kita, okay? Sebab tu lagi rendah kita berada, lagi tinggi tekanan dia. Sebab lagi banyak molekul kan. So banyak beban yang kena tanggung. Tapi kalau kita naik dekat gunung, molekul dah berkurangan. Kan dekat atas sikit je. Sebab banyak berkumpul dekat bawah. So berat molekul yang kita tanggung dah kurang. Okay. So that is basically atmospheric pressure. Pressure which is caused by the weight. Okay. Weight of the molecules in atmosphere. Semua molekul lah. Oksigen, nitrogen, dust dan sebagainya. Okay, next B. Based on diagram 5.1 and 5.2. Compare. Okay, ni soalan compare. Soalan nombor apa? Nombor 5. So, masuk nombor 5 dia dah start compare. Okay, compare. So, compare simple je. Based on the diagram and based on the information. So, kita ada apa? So, dekat sini kena tahu pantai Cenang dekat mana, Gunung Jerai dekat mana. So, soalan ni sebenarnya tak berapa cantik lah untuk fizik kan. Kena orang luar jawab kan. Orang UK tengok kan. Gunung Jerai. Where is Gunung Jerai? Is it pantai dan sebagainya kan? Pantai Cenang. Is it a mountain? So, kita tak tahu kan. So, tak berapa cantik dekat sini. So, sebab ni soalan SPM kan. CJ Pelajaran Malaysia. So, dia anggap kita tahu kan. Tak tahulah tiba-tiba ada yang tak tahu kan. Pantai tu dekat mana kan? Contohnya siapa? Puding ke kan? Raja tak tahu kan? Pantai Cenang ni benda? Pantai Cenang ni adalah sebuah gunung di negeri Kedah. So memang salah lah kan? Sebab tu soalan tak berapa cantik Okay, tak apa. So kita assume semua dah tahu Pantai Cenang adalah sebuah pantai. Dia bukan sebuah bukit, bukan sebuah gunung. Okay? Dan Gunung Jerai adalah sebuah gunung. Okay? Maksudnya satu kawasan yang tinggi. So this one gunung high altitude lah. Pantai Cenang low altitude. Okay, ketinggian yang berbeza. So altitude macam mana nak jawab? Kita salin balik kita punya statement tadi kan. So altitude in ni statement dia kan, di altitude. So altitude nak letak dia boleh juga, di altitude in diagram 5.1 or 5.2. 5. Tak kisah mana-mana. Tapi yang pasti kita tahu, okay? Ingat untuk comparison ni apa? Untuk memudahkan kita jawab soalan seterusnya. Nanti soalan apa? Soalan kita dah discusskan sebelum ni. Relationship. So better kamu buat satu simple apa kita panggil? Table kan? So buat table. A dia tanya altitude. Kemudian dia tanya, kita compare antara dua kan.
5.1, 5.2. So altitude confirm lah dekat gunung lagi tinggi. So 5.2 is higher than 5.1. So untuk jawapan comparison ni, kamu boleh gunakan altitude in diagram 5.1 is lower, ataupun boleh letak tanda ni, is lower than 5.2. Ataupun nak buat terbalik boleh juga. The altitude in diagram 5.2 is higher than 5.1. Okay, so tak kisah mana-mana, yang penting maksud yang sama, maksud yang sama. Okay, so table kita dah settle yang pertama. Okay, yang kedua dia suruh compare density of air. So dekat sini kita kena ada knowledge lah. Okay, so dekat sini dia bukan depends on the information ataupun diagram. This is how we kita buat apa? We take out the information, the knowledge based on the density of air in higher altitude dengan low altitude. Okay, so macam mana kita dah discuss dah sebelum ni. Air molecules, they ada weight, and it is always attracted toward the surface of Earth due to the gravity. So that means at the lower altitude there is more air particles compared to the higher altitudes. Okay, air molecules ni dia ada berat dan sentiasa tertarik ke arah permukaan. Sebab tu dekat bawah tu lagi banyak molecules udara compare dengan yang atas. Okay, so dekat sini, so density of air dekat kawasan yang tinggi, density so buat table ni, density of air 5.2 kurang. Sebab apa? Sebab dah makin tinggi makin kurang dia punya density. Kemudian altitude, bila rendah, lagi rendah kita turun, lagi tinggi dia punya altitude. Okay, so siap table kita yang kedua. Dan boleh pilih jawapan nak yang mana, kan? Contohnya, the density of air in diagram 5.1 is higher than 5.2. So, salin balik density of air in diagram 5.1 is higher than 5. Diagram 5.2. Okay, nak letak simbol pun boleh, tak ada masalah. Okay, the atmospheric pressure. Okay, this one, the question want to test us whether we know how to relate between density and atmospheric pressure. So, boleh tak kaitkan density dengan atmospheric pressure? So, kalau kamu tahu macam mana atmospheric pressure tu bertindak, kan? Kita dah cerita sebelum ni, dia disebabkan oleh lagi banyak air ataupun the dense the air, higher atmospheric pressure. So dekat sini boleh buat dekat table kita atmospheric pressure ATM, PATM kan. Okay, so lagi tinggi density, maksudnya lagi berat dia punya udara, so lagi tinggi atmospheric pressure. A lower density, lower atmospheric pressure. So kita boleh jawab dekat sini, salin balik jawapan kita. The atmospheric pressure in diagram sama atas kan, 5.1 is higher than in 5.2. Okay, so tu cara kita jawab. Okay, ini saya sebut sebagai relationship. Last kali mesti dia come out with relationship. Relate the density of air and altitude. Relate density of air and the altitude. So bila kita dah buat table ni, senang. Kita nak tengok dekat mana? Kita tengok antara density dengan altitude. Sebab itu soalan dia nak, kan? So kamu boleh pilih sama ada yang ini ataupun yang ini. Contoh kamu nak guna yang ini. So macam mana nak jawab? The lower the altitude, the higher the density of air. Ataupun nak guna yang ini, boleh juga. The higher the altitude, the lower the density of air. So, bila buat table ni senang kita nak keluarkan kita punya relationship. Tak perlu nak fikir 2-3 kali dan sebagainya. So, dalam ni boleh jawab. Okay. Lagi satu ingat, untuk soalan yang ini, kita tidak ada data, tidak ada graf.
So jawapan kita tak boleh bagi dalam bentuk directly proportional, inversely proportional dan sebagainya. Okay, tolong ingat tu Walaupun 2-3 kali dah bagi tahu, akan sentiasa ada pelajar yang bagi jawapan directly proportional, inversely proportional dan sebagainya dalam exam nanti. Tak percaya nanti kita tengok Mudah-mudahan tahun ni tak adalah. Okay. Tahun ni semua bagi ikut flow yang kita dah cerita So tak payah nak pergi sebab kita dah compare tadi kan. So density of air and altitude, the higher the altitude, the lower the density of air. Okay, nampak Kita ambil saja ayat dia. Density of air dengan the altitude. Okay, the altitude dengan density of air. Yang kita tambah the higher dengan the lower. Itu je. Itu cara kita nak jawab Tak perlu nak bagi tahu when we go up bla bla bla, cerita semua macam karangan dan sebagainya tak perlu. Kita ambil ayat dia, density of air dengan altitude, kemudian letakkan the higher ataupun the lower, the higher, the higher. Itu saja. Ataupun nak letak when A increase, B increase. Boleh juga kan? When the altitude increase, the density of air decrease. Boleh, tak ada masalah. Okay? And then state the relationship between altitude and atmospheric pressure. So ini pun sama. Kan? Kalau kita dah buat table, so dia nak apa? Altitude and atmospheric pressure. Yang mana kita nak tengok? So kita tengok. Ambil color ni color hijau. Color hijau sama pula. Purple So altitude dengan atmospheric pressure. Yang ini dengan yang ini kan. So contoh kita pilih ni kan. So macam nak jawab? The lower the altitude. Okay, anak panah ke bawah. The lower the altitude. Yang ini anak panah ke atas. The higher the atmospheric pressure. Okay, tu cara kita jawab. Boleh letak the lower the altitude. This one. And the higher the atmospheric pressure. Ataupun tak nak guna yang ni. Nak guna 5.2. Boleh juga. Tapi tengok anak panah dia. The higher the altitude. Yang ini anak panah ke mana? Ke bawah. The lower the atmospheric pressure. Okay. So tu senang kalau kita ada table ringkas ni. Okay, kalau tak ada nanti kita kena tengok balik, kena proses balik apa hubungan dia, bla bla bla, semua orang fikir balik. Padahal dah fikir dah benda yang sama tadi kat atas. Okay. So bila ada table tu senang kita nak jawab dan sebagainya. Okay. So settle jawapan kita Okay, why is the temperature at the top of mountain lower than the sea level? Okay, kenapa suhu dia bila naik dekat gunung? Okay, bila naik dekat gunung dia akan jadi lebih rendah. So macam mana kita cerita apa kita nak bagi jawapan? Okay, give reason. When the altitude increase, atmospheric pressure is decrease. Okay, when the atmospheric pressure decrease, temperature at the top mountain decrease. Okay, this is caused as air rises. Okay, maksudnya pressure. When the pressure decrease, okay, so lower pressure density lower at mountain. Okay, disebabkan kekurangan density, so dia akan turun lagi lah. Okay, first kita cerita apa berlaku top mountain dengan low level sea kan. Okay, so top mountain has apa? High density. High pula low low density of air, where the atmospheric pressure, where the pressure of air is decreased. Okay. Kemudian bila pressure berkurangan, apa akan berlaku? Kita dah belajar dalam apa? Dalam P kan? P dengan T kan? P dengan T. P1 T1 equals to P2 T2 kan? Okay. Maksudnya P is directly proportional dengan T Okay, P is directly proportional dengan T. So bila pressure low, apa jadi pada T? When P decrease, so as P decrease, the temperature will decrease based on pressure law.
So, dua jawapan lah. Yang pertama, kita cerita what is happen, what is the difference between top mountain and sea level in term of pressure or in term of density of air. Okay, itu yang pertama. Markah yang pertama, kita cerita apa yang berlaku. Apa beza dia. Mountain dengan sea level ni. Yang kedua, baru kita relate benda yang berlaku tadi, as P decrease dengan temperature. What will happen to the temperature? Okay, so habis untuk soalan nombor 5. Nombor 6, masa dah pukul 12. Okay, nombor 6 saya sambunglah nanti kemudian Cuba buat video, tak terbuat lagi. Okay, insyaAllah saya akan cuba habiskan paper itu ni. Okay, so next, kamu boleh teruskan dengan paper 1 dengan paper 3. Walaupun kita tak ada paper 3, tapi dia punya content dia lebih kurang sama je. Dia akan tanya, buat graf, kan? Dia akan minta kita buat graf, bagi suggestion dan sebagainya. Cuma, yang ditukarkan step kita tu, kalau paper 3 sebelum ni, step kita tulis dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ayat. Tapi paper 3 untuk tahun ni, dia diterjemahkan melalui kita punya tindakan. Okay, itu je beza dia. Yang lain tu dia punya content lebih kurang sama. Ada graph, ada table dan sebagainya. Okay, so I think that's all for this session. Okay, I will try to continue to discuss for question number 6 on our next video. And I will try to upload the video in our YouTube lah. Okay. So thank you for your attendance and for cooperation. I will share the attendance letter in our Telegram. Okay. Please fill in the attendance. So, selamat bercuti dan jangan cuti